السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi menyambung kuliah di masjid ini, yang mana tajuk yang kita bincangkan atau yang kita gunakan di masjid ini adalah kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, ataupun lebih dikenali Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Abdus Salam rahimahullah. Okey tuan-tuan, kita sampai kepada kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-8 pada muka surat 18. Muka surat 18, hadis ataupun kelebihan yang ke-8. Kelebihan yang ke-8. Kata pengarang kitab kita, di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Azza wa Jal memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam panggilannya kepada Nabi. Apa maksud dia? Kita tengok. Dia kata apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala menyeru atau memanggil nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, Allah tidak akan memanggil dengan panggilan nama, tetapi Allah akan menyebut dengan panggilan, iaitu sebutan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang indah dan cantik. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalaulah kita memerhatikan Al-Quran, tuan-tuan baca Al-Quran, apabila Allah nak panggil nabi-nabi yang lain, nak memanggil rasul-rasul yang lain, Allah akan memanggil dengan nama. Panggil terus nama. Seperti contoh, Allah memanggil Nabi Isa di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kelima. Surah yang kelima ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Ya Isa bin Maryam. Allah panggil terus, Ya Isa bin Maryam, pada ayat surah Al-Ma'idah ayat 110. Kemudian Allah juga memanggil dengan nama apabila menyeru Nabi Adam, memanggil Nabi Adam. Umpamanya dalam suratul Baqarah ayat 35. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam. Allah sebut terus nama dia. Ya Adam, Ya Isa. Demikian juga ketika Allah memanggil Nabi Musa. Allah sebut apa? Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-30. Ya Musa. Dengan panggilan
nama sahaja. Ya Isa, ya Musa, ya Adam. Demikian juga ketika Allah memanggil Nabi Nuh dalam surah Hud ayat 48. Ya Nuh, ihbit bisalam. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera. Allah memanggil langsung namanya, ya Nuh. Demikian juga ketika Allah memanggil Nabi Allah Dawud alaihi salam di dalam surah Sad ayat yang ke-26, Allah menyebut ya Dawud, ya Dawud, juga dengan panggilan Nabi Daud. Wahai Daud, Allah sebut nama dia. Demikian juga Allah menyebut tentang Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 104. Ya Ibrahim, ya Ibrahim. Demikian juga Allah memanggil Nabi Lut dalam surah Hud ayat 81. Allah sebut ya Lut, ya Lut, wahai Lut. Demikian juga ketika Allah memanggil Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat ke-7. Ya Zakaria, juga dengan sebutan namanya. Demikian juga yang terakhir yang dibawa oleh pengarang kitab kita ini, surah Maryam ayat 12. Ketika Allah memanggil Nabi Yahya, Allah sebut apa? Ya Yahya. Jadi semua nabi-nabi tadi kalau kita tengok bermula daripada ya Adam, ya Isa, ya Musa, ya Nuh, ya Dawud, ya Ibrahim, ya Lut, ya Zakaria, ya Yahya. Wahai Adam, wahai Isa, wahai Musa, wahai Nuh, wahai Dawud, wahai Ibrahim, wahai Lut, wahai Zakaria, wahai Yahya. Semuanya dengan sebutan dan panggilan langsung, nama mereka sahaja. Tetapi kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, apabila Allah nak memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menyebut ya Muhammad. Tak. Kita tidak jumpa di dalam Al-Quran Allah menyebut nama Nabi Muhammad secara tunggal. Ya Muhammad. Tak. Allah akan menyebut dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Allah tak sebut nama, Allah sebut gelaran, Allah sebut pangkat, Allah sebut sifat. Itu membezakan Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang lain. Itu menunjukkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan para Nabi dan para Rasul yang lain. Kita kena ingat, apa yang kita sebut ini adalah fakta. Apa yang disebut di dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Imam Izzuddin Abdus Salam dia bawa dalam kitab dia. Dia kata bila kita baca Allah nak panggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Sekali lagi kita akan tengok ayat-ayat tu. Allah tak panggil ya Muhammad. Sekali lagi kita tengok sebab apa. Tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ini yang sempat saya kutip sebagai tambahan. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya ayyuhan nabi sebanyak 13 kali. Perkataan bila Nabi nak dipanggil, nak diseru, bila Nabi nak, Allah nak bercakap dengan Nabi, ya ayyuhan nabi, Allah memanggil ya ayyuhan nabi sebanyak 13 kali.
Allah menyebut, tuan-tuan boleh balik tengok. Balik cek. Betul tak betul apa yang saya kata ni? Allah memanggil ya ayyuhan nabi, merujuk kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Kan? Surah Al-Anfal. Pada ayat 64, ayat 65, ayat 67. Kemudian Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya ayyuhan nabi di dalam surah Taubah ayat 73. Kemudian Allah memanggil ya ayyuhan nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat yang pertama, ayat 13, ayat 45, ayat 50, ayat 59. Berapa kali? 1, 13, 45, 50, 59. Dalam surah Al-Ahzab saja ada 5 kali ya ayyuhan nabi. Bila nak merujuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. Kemudian Allah memanggil ya ayyuhan nabi dalam surah At-Talaq ayat yang pertama. Kemudian dalam surah At-Tahrim ayat yang pertama dan ayat yang ke-9. Total 13 tempat dengan panggilan ya ayyuhan nabi. Kita kalau panggil orang, dia ada beza. Kan? Kita jarang panggil orang dengan nama dia kan. Kalau orang itu ada kedudukan ataupun ada keistimewaan. Tuan-tuan panggil manusia, kita panggil manusia kan. Kawan kita ke apa ke. Dia beza. Bukan semua kita panggil dengan nama. Sebab di sana ada soal ihtiram, soal kita hormat, soal usia, soal kedudukan, soal adab, soal dekatnya dia dengan kita, hubungan akrab dan sebagainya. Tapi dia ada beza lah. Takkan tuan-tuan panggil pak tuan-tuan, contoh nama Mat. Mat, oi Mat. Hang panggil siapa tu? Panggil pak aku, tak dengar. Kita pergi rumah dia, dia panggil pak dia. Contoh pak dia nama Mit. Mit. Kawan dia ada, ya kan? Hang panggil siapa? Mit. Mit mana? Pak aku lah. Oh, hang panggil Mit dia? Ha, Mit dia. Sakan. Kan? Ha? Sebab itu panggilan itu memberikan makna kepada kedudukan seseorang. Maka sebab itu Al-Imam Izzuddin Abdus Salam dia kata Rasulullah punya kedudukan yang istimewa, kedudukan yang sangat mulia dan sangat dekat dengan Allah, sehingga apabila Allah nak panggil nabinya Muhammad, Allah tidak menyebut namanya secara langsung, tetapi Allah memulakan dengan menyebut ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai nabi. Lepas tu barulah Allah Ta'ala masuk arahan ataupun masuk perkataan. Kemudian tuan-tuan, Allah Azza wa Jal juga, tadi kita tengok ya ayyuhan nabi ada 13 kali. Ya ayyuhar rasul dengan panggilan wahai rasul sebanyak 2 kali. Satu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-41, satu lagi tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Maidah ayat 67. Jadi 2 kali Allah panggil ya ayyuhar rasul. Okey, tambahan sedikit sebelum kita nak pi ulas lagi panjang. Ada beza tak rasul dengan nabi? Ada beza tak rasul dengan nabi? Nabi ni daripada perkataan Arab naba. Apa makna naba?
berita. Jadi Nabi ni pembawa berita. Naba' tu artinya berita. Sebab itu amma yatasaalun, tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya itu, anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa dia berita yang paling besar? Kiamat. An-Naba' kan ada dalam Quran, ada surah An-Naba', juzuk yang terakhir tu, atau kita sebut juz amma, kan? Orang boleh kata juhama tu, juz amma tu lah. Sebab dia dalam tu dia himpun surah-surah yang ujung yang belakang tu kan. Naba' tu artinya, Nabi tu artinya pembawa berita. Rasul artinya apa? Utusan. Utusan, Rasul ni utusan. Bila kita kata Rasulullah, utusan Allah, wakil Allah. Bila kita kata Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah wakil Allah, utusan yang dihantar, dilantik oleh Allah sebagai wakil untuk bawa agama dia. Jadi apa-apa nak tahu tentang Allah Ta'ala, tanya utusan dia, wakil dia. Itu maksud Rasulullah, wakil Allah, utusan Allah. Lepas itu kita kata the messenger. Orang putih kata the messenger, yang membawa message daripada Allah. So kita nak sampai kepada Allah mesti melalui Nabi, kerana Nabi adalah wakil Tuhan. Okey? Perkataan Nabi dengan Rasul ni memang berbeza. Memang ada beza. Umpamanya Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 52. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. Dan tidaklah kami menghantar, mengutuskan sebelum engkau seorang Rasul atau seorang Nabi. Artinya Allah kata min qablika mir rasulin wala nabi. Jadi bezalah. Kalau sama, Allah tak sebut dua kali. Jadi bila Allah kata rasul dan nabi, artinya rasul tu rasul itu individu yang berbeza dengan nabi. Artinya rasul tu ada beza dengan nabi. Banyaklah pendapat yang kata Rasul tu apa dia, Nabi tu apa dia, kan? Antaranya contoh, dikatakan bahawa Rasul adalah orang yang diberikan wahyu, dan diarahkan untuk menyampaikannya. Yang ni kita selalu dengar lah. Rasul tu dia terima wahyu, dia kena sampaikan. Nabi ni dia dapat wahyu tapi dia tak wajib sampaikan, dia tak wajib sebarkan. Jadi orang tanya Rasul tu apa? Rasul tu yang dapat wahyu kena sampai, kena habaq kat orang. Nabi dia dapat wahyu tapi dia tak gaduh habaq. Itu yang masyhur. Pandangan ni antara pandangan yang keras juga lah dikritik. Sebab kalau kita ada ilmu pun wajib sampaikan. Kita ada ilmu pun kena sampai. Tuan-tuan ada ilmu, balighu anni walau ayah. Tuan-tuan ada ilmu takat mana, banyak mana, wajib sampaikan. Tak boleh simpan. Takkanlah Nabi boleh simpan. Takkanlah Nabi tak wajib sampaikan. Itu antara sisi lemahnya pandangan tu. Ada juga yang menyatakan bahawa Rasul diturunkan kepadanya Al-Kitab, diturunkan kepadanya kitab dan hukum yang baru. Adapun Nabi ni tak diturunkan kepadanya ajaran baru, tapi dia sambung ajaran Rasul yang sebelum tu. Maksudnya kalau Rasul dia ada kitab, dia dapat wahyu, dia dapat syariat baru yang berbeza dengan Rasul sebelum ni. Pasal itu syariat
kitab Nabi Muhammad berbeza dengan syariat Nabi Isa. Berbeza dengan syariat Nabi Musa. Pasal Nabi Muhammad Rasul, Nabi Isa Rasul, Nabi Musa Rasul, Nabi Ibrahim Rasul. Itu berbeza. Manakala Nabi ni dia menyambung hak yang Rasul-Rasul tu bawa mai. Dia Nabi. Itu antara pandangan yang kedua. Ini saya sebut secara ringkaslah. Pandangan yang ketiga dia kata apa? Dia kata Rasul. Pandangan yang ketiga ni Rasul dihantar kepada kaum yang kafir. Rasul dihantar kepada kaum yang engkar, yang kufur, yang lawan Tuhan. Nabi dihantar kepada kaum yang taat dah. Dia macam itulah, kan? Ini antara apa yang disebut oleh pandangan para ulama, kan? Itu pendapat-pendapat arah Rasul Nabi. Yang pentingnya apa dia tuan-tuan? Sajalah saya cerita bila. Yang pentingnya tuan-tuan kena ingat satu benda yang paling penting. Yang paling penting tuan-tuan kena ingat, apabila dihantarnya, dilantiknya, diutusnya, ditabalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi Rasul dan Nabi selepas itu. Hak tu yang penting tuan-tuan ingat. Rasul tu siapa dia, Nabi tu siapa dia, beza tak beza, beza tak mana. Yang ni perbahasan akademik. Tuan-tuan tak hafal pun tak apa, tak ingat pun tak apa. Rasul dilantik oleh Allah, Nabi dilantik oleh Allah. Rasul dipilih oleh Allah, Nabi dipilih oleh Allah. Selepas daripada dihantarnya Nabi Muhammad, dilantiknya Nabi Muhammad, tak ada Nabi dah. Hak yang tu cukup. Tuan-tuan kena pegang yang tu sepegang-pegangnya, seerat-eratnya. Tuan-tuan kena gigit sungguh-sungguh. Siapa pun mai mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Rasul, itu semua bohong, dusta, kufur. Tak kira lah siapa dia pun, Arab ke, Melayu ke, India ke, Cina ke, apa ke, dia abang kata dia Rasul, dia Nabi, bohong, dusta. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menutup, menamatkan segala para Rasul. Dia adalah Rasul yang terakhir, the last messenger. Tak ada dah Nabi lepas tu. Tuan-tuan tak duduk penin. Dia kata, ada pula di Pakistan kau mengaku, di Bangladesh kau mengaku, di Indon kau mengaku, di Malaysia pun ada. Tapi Malaysia ni sentiasa sakal lebih pada orang. Kan? Rata-rata yang kita duk dengar, pakat mengaku jadi Nabi ya. Orang perempuan pun mengaku jadi Nabi. Ada. Tapi di Malaysia, dia telah naik daripada satu darajat kepada darajat yang tinggi. Di Malaysia, khususnya di negeri Terengganu, telah munculnya orang yang mengaku sebagai Tuhan. Kerajaan langit, the kingdom of langit sky. Kan? Dia kata dia adalah Tuhan, wakil kerajaan langit. Dia kata banyak sangat orang mengaku jadi Nabi, duk berebut payah sangat. Dia duk tengok apa lagi yang orang tak mengaku Tuhan. Dia pun mengaku dia Tuhan. Jadi semua nabi-nabi, hampa yang mengaku nabi-nabi pun hampa kena tunduk kat aku. Pasal apa? Hampa pun aku lantik. Oh, jadi dialah yang paling sakal sekali. Tak tahulah, katanya matilah kan. Pengikut dia kata tak mati, naik ke langit kalau mana tak tahulah, kan. Okey. Cuma tuan-tuan, ada riwayat yang masyhur yang kata jumlah para rasul ni 124,000. Jumlah para nabi 124,000. Jumlah para rasul 313. Kalau orang tanya berapa orang rasul? 313. Berapa orang nabi? 124,000. Untuk makluman tuan-tuan, kenyataan ini tidak benar. Dakwaan angka kata Nabi itu 124,000, Rasul tu ada 313 orang, hadisnya sangat lemah. Sangat lemah. Dan dia tidak datang dalam jalan yang sahih. Jadi jumlah yang sebenar kita tak tahu, wallahu alam. Dia berkata ada 124,000. Tak betul, tak sahih, lemah. Artinya nak sandar kepada Nabi tak kuat. Nabi tak kata benda tu.
Kan? Dia kata lama dah saya duk belajar. Cikgu-cikgu saya pun dah habaq lagu tu. Biasalah kita kata memang masyhurnya macam tu. Tapi sebenarnya bila orang ulama-ulama hadis kaji tentang hadis tersebut, hadis itu bermasalah. Tapi kita nak habaq kata Nabi memang ada lah. Sekali dia kata apa? Sebenarnya Nabi pun tak ada. Nabi ada. Jumlah dia Tuhan saja yang tahu. Okey tuan-tuan. Itu apa yang kita boleh ambil sedikit intro pasal Nabi dan Rasul. Kemudian kita tengok sikit apa yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Dia kata apa? Ini dia sebut dalam kitab dia. Memang sesuatu yang bukan rahsia lagi apabila seseorang tuan memanggil seorang hambanya dengan sebaik-baik dan semulia-mulia sifat dan akhlak yang ada padanya, sedangkan tidak sedemikian dengan hamba yang lain. Ia menunjukkan bahawa kedudukan hamba itu sangat mulia dan sangat dekat, yakni hampir di sisinya berbanding dengan hamba-hamba lain yang dipanggil dengan namanya sahaja. Faham tak dia kata apa? Faham lah. Jelas. Dia kata satu orang tuan yang ada hamba atau bos yang ada pekerja, apabila dia panggil pekerja hamba dia dengan panggilan yang bukan sebut nama saja. Contoh dia panggil apa-apa gelaran lah. Gelaran apa tuan-tuan panggil kat pekerja tuan-tuan? Saya pun tak tahu. Kan? Tuan-tuan ada 2-3 orang duduk kerja, tuan-tuan panggil dia tak panggil nama, panggil dengan panggilan gelaran. Yang lain mungkin panggil dengan nama saja. Kata Al-Imam Izzuddin, tindakan seorang ketua atau tuan itu memanggil hambanya, satu dia panggil dengan gelaran, dia panggil dengan sifat yang cantik, mulia dan indah. Dia tak panggil nama saja, menunjukkan hamba itu dekat dengan dia. Hamba itu rapat dengan dia. Hamba itu istimewa di hati dia. Itu perbandingan yang dibawa oleh Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Dia kata apa lagi? Ini sesuatu yang difahami mengikut adat. Dia kata adatnya macam itulah. Seseorang yang dipanggil dengan sifat dan gelaran yang mulia itu adalah seseorang yang sangat dibesarkan dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. Nampak? Jadi bila kita panggil bukan dengan semata-mata nama, itu adalah tanda ketinggian dan keistimewaan. Jadi ini apa yang dibawa oleh Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Jadi tuan-tuan boleh tengok di dalam Al-Quran ayat-ayat yang saya baca tadi, memang Allah Subhanahu Wa Taala bila dia panggil nabi-nabi yang lain, dah kita baca tadi Nabi-Nabi Musa, Ibrahim dan sebagainya dengan nama mereka. Okey? Kemudian tuan-tuan, ada satu lagi isu. Satu lagi tuan-tuan mungkin tanya. Dia kata tadi ustaz kata Allah Ta'ala kalau panggil Nabi, dia akan panggil dengan nama Ya Ayyuhan Nabi, wahai Nabi, ataupun wahai Rasul. Tapi saya duk baca ada saja yang sebut Muhammad. Macam mana? Tadi ustaz kata kalau Allah nak panggil Nabi Muhammad, dia panggil Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhan Rasul. Tapi ada dalam Quran yang sebutan Muhammad saja. Ada, saya baca. Dia jenis rajin baca, dia jumpa. Betul tak? Betul. Tapi kena bagi habis baca. Betul atau tidak? Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, walamma dzakara ismahu lit-ta'rif qaranahu bi dzikri risalah. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, apabila Allah Ta'ala nak memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad. Kalau dia sebut Muhammad, ada tak dia sebut Muhammad? Ada. Tapi dia tak sebut Muhammad tunggal. Dia akan sebut Muhammad, di belakang tu ada Rasulullah. Tuan-tuan dapat tak? Dapat? Kalau tuan-tuan kata ada ayat yang Allah sebut Muhammad,
Memang ada, tapi Muhammad itu tidak berhenti setakat itu. Dia akan digandingkan, dia akan disebut bersama-sama dengan gelaran, tetap dengan gelaran, bukan semata-mata Muhammad. Kalau kita nak banding dengan Nabi tadi, ya Isa, ya Musa, takat tu saja. Dia tak ada sebut, lepas tu tak ada sebut. Rasulullah kan Nabiullah tak sebut. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalau tak disebut ya ayuhan Nabi, kalau disebut Muhammad, dia akan sebut Rasulullah. Contoh. Dalam surah Ali Imran ayat 144. Ali Imran 144. Wama Muhammadun. Saya kena jawablah. Sekejap lagi tuan-tuan baca jumpa. Dia kata semalam tak ada ni Muhammad, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Cuba baca bagi habis. Wama Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Artinya tetap ada sebutan gelaran dia Rasul. Demikian juga Allah sebut dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat 29. Juga Allah sebut Muhammad, tapi sebutan Muhammad tu macam mana? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Allah Ta'ala kata Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad betul, sebut Muhammad, tapi Rasulullah. Digandingkan dengan Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Dia itu dengan orang-orang kafir keras, dengan orang-orang Islam kasih. Jadi tetap Nabi Muhammad tidak disebut namanya semata-mata, tetapi disertakan dengan gelarannya. Muhammad Rasulullah. Surah Al-Fath ayat 29. Nampak? Baik. Demikian juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ayat 2. Surah Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa 'amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Nuzzila ala Muhammad. Perkataan Muhammad saja. Tadi kata mesti sebut dengan gelaran, mesti sebut dengan Nabi atau Rasul. Tengok. Walladzina amanu wa 'amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqq. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itulah yang hak dari Tuhan mereka. Wahwal haq. Ada sebutan tentang Nabi Muhammad itu dalam surah Muhammad ayat 2. Tapi kalau tuan-tuan tengok nabi-nabi yang lain seperti yang kita sebut tadi, juga tidak disebut dengan Rasul atau Nabi. Itu apa yang dibawa oleh Imam Izzuddin Abdus Salam. Okey tuan-tuan. Kemudian kalau kita tengok, ini yang terakhir, poin yang terakhir dalam tajuk ni. Allah bila dia panggil Nabi Muhammad, dia kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Bila dia panggil nabi-nabi yang lain, ya Isa, ya Musa, ya Lut, ya Yahya, ya Zakaria, ya Ibrahim, ya Adam, beza. Tuan-tuan, kata para ulama, apabila itu Allah, ni umat Nabi Musa, bila dia panggil Nabi Musa, dia panggil apa? Umat Nabi Musa apa dia? Bani Israel. Tuan-tuan, betul tak? Umat Nabi Musa, Bani Israel. Bani Israel bila dia bercakap dengan Musa, dia panggil lagu mana? Tuan-tuan duk baca Quran, pasal itu bila kita baca Quran kita kena tadabbur, tengok cara dia panggil. Bani Israel bila dia bercakap dengan Musa, dia panggil lagu mana? Ya Musa. Tu dalam Quran tu. Umat Nabi Musa bila dia bercakap dengan Nabi Musa, dia akan sebut ya Musa.
Dia tak panggil ya Rasulullah, ya Nabi lain, ya Nabiullah, dia tak panggil. Dia panggil ya Musa. Musa, habaq kat Tuhan. Musa, minta kat Tuhan. Musa. Nampak? Betul tak? Itu dalam Quran. Contoh. Contoh. Tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Al-A'raf. Banyak Tapi dalam surah Al-A'raf umpamanya ayat 134. Walamma waqa'a 'alaihimur rijz qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak. Dan ketika mereka ditimpa azab, mereka berkata, "Hei Musa, ya Musa, wahai Musa." Dia pun tak panggil Nabi tu. Kan? Macam kisah lembu Bani Israel. Dia pun panggil Musa. Kadang-kadang lagi sakan, dia berkata Tuhan engkau Musa, bukan Tuhan kami. Dia tak kata Tuhan kami. Ud'u lana rabbaka. Serulah Tuhan engkau Musa. Bani Israel bila dia cakap dengan Nabi Musa, dia panggil ya Musa, ya Musa. Nampak tuan? Demikian juga kalau kita tengok nabi-nabi yang lain juga, apabila kaum mereka bercakap akan panggil nama saja. Satu lagi siapa dia? Isa. Tengok dalam surah Al-Maidah ayat 112. Idh qala al-hawariyun ya Isa. Idh qala al-hawariyun. Dan ingatlah ketika mana berkatanya orang-orang Hawariyun. Hawariyun ni pengikut Nabi Isa. Kan? Hawariyun ni pengikut Nabi Isa. Dia tengok cara dia bercakap dengan Nabi Isa. Ya Isa bin Maryam. Wahai Isa anak Maryam. Wahai Isa anak Maryam. Hawariyun panggil Isa, wahai Isa anak Maryam. Bani Israel panggil Musa, ya Musa. Tetapi tuan-tuan, apabila umat kita bercakap dengan Nabi Muhammad, kita akan sebut apa? Kita tak sebut Muhammad. Betul tak? Kita tak panggil Nabi dengan Muhammad. Kita tak panggil. Seperti mana Al-Quran menyatakan, di dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam surah An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a, jangan kamu jadikan panggilan Rasul, yakni jangan kamu panggil Rasul itu bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da, seperti kamu memanggil antara satu sama lain. Quran tak bagi. Bila kamu nak berbicara dengan Nabi, bila kamu nak bercakap dengan Rasul, jangan panggil Nabi, jangan panggil Rasulullah seperti kamu memanggil antara satu sama lain. Quran tak bagi. Surah An-Nur ayat 63. Jangan panggil ya Muhammad. Yang panggil ya Muhammad ni siapa dia? Yang panggil ya Muhammad akhbirni. Ya Muhammad akhbirni. Hei Muhammad, abang kat aku. Hei Muhammad, cerita kat aku. Hei Muhammad, ajak aku. Siapa dia yang panggil ya Muhammad ni? Yang panggil ya Muhammad ni Badui, Arabi, Arab Badui, Arab kampung, Arab ulu, Arab yang tak ada pendidikan, Arab dusun. Orang kampung kita pun kan tuan-tuan. Dia ni tak tahu bahasa tuan-tuan. Darat semua. Abang mana darat? Orang boleh tahu darat nah. Jangan duk buat darat sangat kan. Dia pergi hotel. Dia pergi hotel kan. Pergi hotel, main hotel ni bukan tak tahu kan, tak biasa pergi. Dia duduk tunggu lift buka. Dia tahu hang tak naik, lift tak buka, hang tak tekan. Loh, kena tekan. Hang ni darat nah. Jangan tuan-tuan, jangan. Lepas tu keluar dia tunggu buka. Awak yang hang tak sampai-sampai, lift ni tak buka. Hang tekan ke tak? Oh, kena tekan ke? Aku tolak tak buka. Ini kita panggil ulu kan, kampung. Kan? Kampung. Jadi tuan-tuan nak tahu Badui ni lebih teruk daripada yang ada kampung kita ni. Lebih teruk, kan? Lepas itu dia boleh masuk dalam masjid, dia boleh kencing dalam masjid. Kita tak boleh bayang apa punya akal yang masuk dalam masjid boleh kencing. Orang yang tuan-tuan boleh bayang orang yang kencing pancut ikut dan ni orang apa? Orang yang tuan-tuan boleh tak grade dah. Orang yang pancut ikut dan ni bagi tuan-tuan yang tak reti nak pergi cari tandas, yang tak reti nak pergi jauh-jauh pada orang, yang ikut dan dia rasa dia terasa nak terkencing dia boleh pancut. Tuan-tuan panggil orang ni orang lagu mana?
Apa gelaran dan juga bahasa yang tuan-tuan nak guna, orang yang teringat ikut dan dia nak pencut, dia pencut. Tuan-tuan akan kata apa? Saya ingat tak ada bahasa, tuan-tuan tanya. Geng tu lah yang panggil Ya Muhammad tu. Uncivilization, tak bertamadun, tak mengaji, tak sekolah, uneducated. Ini tak pergi sekolah ni. Bukan pasal PKP, memang tak pergi sekolah. Sampai tak tahu kata tandah ke apa ke. Kita pun PWTC ya. Saya PWTC. PWTC ni kan Mesyuarat Agung UMNO, selalu di sana. Banyak orang kampung pergi mesyuarat. Baguslah juga kan buat mesyuarat di PWTC. Jamban PWTC ni dia jenis apa? Kalau tak silap saya dia jenis tembok ayam. Jadi pilah makcik-makcik ni kali pertama, nya basuh habis. Kita kata pasal apa makcik? Dia tembok kita. Dialah makcik tembok dia. Azan lu tuan-tuan. Sekali kita tangguh kelas itu. Kita azan lu, sekali kita buat kesimpulan. Habis kuliah kita insya-Allah taala.
Okey. Tuan-tuan, jangan kamu memanggil atau jangan kamu jadikan panggilan kepada Rasul sama macam kamu memanggil salah seorang di antara kamu. Ayat ini ada latar ceritanya, ada dia punya sebab dia. Ada kisah dia lah. Kata Ibnu Abbas, kanu yaquluna ya Muhammad ya Abal Qasim, fanahahumullahu an dhalik i'zaman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wa amarahum an yaqulu ya nabiy Allah ya Rasulullah. Dahulu sebahagian manusia di kalangan umat Nabi memanggil Nabi ya Muhammad, macam kita cerita tadilah, atau memanggilnya dengan gelaran kunyah dia. Arab ni dia suka kunyah, bukan kunyah. Kunyah tu kita, ni kunyah. Kunyah ni gelar. Selalunya dia mengambil sempena nama anak sulung. Contoh, siapa? Kita boleh ambil Umar, Abu Hafs. Abu Hafs. Umar ni selain daripada nama dia Umar, dia juga dipanggil bapa Hafs, merujuk kepada Hafsah. Begitu juga nama-nama yang lain itulah. Abu tu bapa. Abu apa? Kan? Seperti contoh Al-Imam Asy-Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia punya kunyah dia Abu Abdillah. Abu Abdillah. Yang tuan-tuan dengar Arab dia guna Abu-Abu tu, dia merujuk kepada anak dia, Abu apa. Jadi Nabi ni ada nama anak Al-Qasim. Jadi gelaran Nabi Abul Qasim. Jadi orang duk panggil ya Muhammad atau ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Wahai bapa kepada Al-Qasim, wahai Muhammad. Quran tegur. Quran kata itu cara hampa sama-sama hampa tak apalah. Nak bercakap sama-sama hampa, nak panggil he nu he ni, bolehlah. Yang hampa nak panggil ni Rasulullah. Yang hampa nak cakap ni Nabi Allah, kekasih Allah, utusan Allah, yang Allah lantik wakil dia. Lepas ni bila nak panggil, jangan panggil dah ya Muhammad, jangan panggil dah ya Abul Qasim. Itu tarah hampa, itu budaya sesama hampa. Tapi bila nak seru, nak sebut, nak panggil, doa, nak apa? Nak kelui kita panggil kan? Nak ni Nabi nak panggil Nabi, sebut ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Jadi sebab itu kita tengok sahabat-sahabat bila dia nak bercakap dengan Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi, kerana ada teguran itu. Bahkan tuan-tuan, hatta nak cakap dengan Nabi pun angkat suara pun tak boleh. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hujurat kan, mai daripada mana tak tahu panggil Muhammad, Muhammad. Terah Nabi duduk dalam rumah isteri dia, depa pi jekah Muhammad, Muhammad. Quran kata jangan duk jangan duk jekah, jangan duk angkat suara, bercakap dengan Nabi dengan nada yang rendah. Sebab itu bila kita pergi tuan-tuan, kita tak boleh bercakap depan Nabi lah, tapi sekurang-kurangnya bila kita pergi masjid Nabi, kita pergi masjid Nabi, lepas tu kita ziarah makam Nabi, kita jangan duk hingar lah, jangan duk tempik lah kan. Setengah-setengah orang tu tengok arak-arak kan, yang perempuan tu dia buat macam bunyi apa tak tahu. Kita duk pergi dengar, dia jadi macam histeria, dia jadi satu macam next share tau, pergi kat makam Nabi tu. Kan dia buat kluk. Dia tu tak dengar. Tetapi pembang tengok. Selagi dia buat bunyi dia macam tayak, dia macam renggah. Jangan, ni makam Nabi, masjid Nabi. Adab kena jaga. Assalamualaikum ya Rasulullah, cakap dengan lembut. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Rasulullah hidup di alam
barzakh. Dia mendengar ucapan salam dan selawat yang kita sebut. Pasal itu bila kita selawat tuan, bila kita baca tasyahud, assalamu alayka. Kan tuan baca kan? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita sebut ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Kita tak sebut nama dia. Pasal itu kita tak apa tuan-tuan nak sebut nabi ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabiullah, ya Habiballah. Boleh. Dalam rangka memanggil nabi dengan panggilan dan gelaran yang elok. Kan? Kita ajak anak-anak kita pun bila nak sebut tentang nabi, so dia sebut Nabi Muhammad, Rasulullah. Beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia panggil Muhammad, kan? Jangan ajak dia sebut macam tu. Ajak dia sebut lebih baik lagi daripada, lebih afdal lagi bila sebut dengan nama Nabi Muhammad, mestilah kita iringi dengan salawat. Itu adab yang paling terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut nama Nabi, kita selawat. Yang sebut dan yang mendengar sama-sama berselawat. Itulah adab kita, tanda kasih kita, hormat kita. Hatta Nabi bila Allah panggil pun, Allah panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sahaja kelebihan dan keistimewaan tafdil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil pada malam ini. Insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan tengok tajuk nombor 9, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya kekal selama-lamanya sehingga kiamat. Mukjizat nabi-nabi sebelum ini semuanya telah hilang, musnah dan habis. Itu beza dia. Nabi Musa tongkat dia dah hilang, habis. Tak apa lagi. Nabi-nabi lain semua dah tak ada dah. Nabi Muhammad walaupun dia wafat, mukjizat dia kekal. Itu tajuk nombor 9 dalam kuliah kita yang akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.